Assalamualaikum and hi everyone. Hari ini kami daripada kumpulan ingin membincangkan dengan anda semua berkaitan pengurusan masa dan kewangan. Apa itu pengurusan masa dan kewangan? Bagaimana cara pengurusan masa dan kewangan yang terbaik? Anda ingin tahu? Tengok sampai habis. Uish, kelas pukul 8. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Kelas pukul 8. Sekarang baru 7.30. Sempat lagi ni. Room lah. Legendary! Uish, kelas pukul 8. Pukul 8. Di persekitaran luaran terbagi pada dua, mikro dan makro. Faham tak faham? Baik doktor, saya faham doktor. Apa yang kamu fahami Tidak dok? mengenai isu yang kita bincangkan pada tempoh hari. Faham tak faham? Faham. 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 Jadi awak semua akan hantar assignment pada esok malam. Faham? Faham. Madam. Apa? Thank you. Okey. Madam. Apa? Thank you. Okey. Madam. Nak apa? Arigato. Dah lah, kuat. Hantar assignment esok malam. Esok malam. Banyak lagi masa. Main game dulu lah. You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid.
just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around. You have slain an enemy. Killing spree. Mega kill. Alhamdulillah. Siap juga assignment aku. Bismikallahumma ahya wa amut. Amin. Selamat malam jodoh. Ush. Aduh, tak buat lagi ni. Bising. Apa pula ni? Aduh. Telefon Amirul lah. Hello? Waalaikumsalam. Kau Yim? Aku ada soalan nak tanya ni. Kenapa Yim? Kau dah siap belum assignment yang madam bagi baru ni? Assignment? Aku dah siapkan dah. Semalam lagi. Aduh, aku tak tahu lah nak buat macam mana. Untuk bahan tu, kau guna je buku madam tu. Semua dekat situ. Kalau kau nak banyak lagi, kau cari kat internet je. Oh, ya ke? Kau kalau ada apa-apa masalah pasal assignment tu, kau beritahu je aku. Kalau kau boleh bantu, aku bantu. Aku pun nak siap lah ni. Okey. Okay? Okay. Dia dah siap tu. Ref. Hello? Oh. Tak busy pun. Ada je tengah free. Kenapa? Bye. Love you. Oi, pukul 5. Ay, Najo. Oh, nasib sempat.
Assalamualaikum. Assalam. Kenapa Im? Aku sebenarnya dah fed up dengan hidup aku. Kau tahu tak macam mana nak selesaikan masalah aku ni? Kau ada masalah manage masa lah ni kan? Kau senang je. Kalau kau nak manage masa ni, aku bagi tahu kau Kau pandang atas, Ha? Tengok atas. kau pandang je. Antara masalah pengurusan masa dalam kalangan masyarakat adalah tidak membuat perancangan secara tersusun. Selain itu, seseorang juga tidak akan menghadkan waktunya dalam melakukan sesuatu perkara seperti bermain phone, melayan movie, bermain game dan sebagainya dalam satu jangka masa yang lama. Selain itu, akibat daripada tidak mempunyai perancangan jadual secara tersusun menyebabkan seseorang itu akan tidur lewat dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Lain masalah tersebut antaranya adalah dengan menyediakan jadual. Dengan adanya jadual, kita mengetahui apa yang perlu dilaksanakan dan diselesaikan sepanjang hari tersebut dan ia menyebabkan kita menyelesaikan segala jenis tugasan mengikut masa yang ditetapkan. Jadual ini sebenarnya hanyalah satu panduan untuk diri kita lebih berdisiplin dan ia sekaligus menyebabkan masa kita teratur dengan lebih baik dan tersusun. Yang kedua, kita perlulah mengamalkan bangun pada awal pagi. Sebagai contoh, kita bangun pada pukul 6, kita fikir, oh hari ini ada kerja pada pukul 8. So, bangun pada pukul 6 tu, kita solat subuh antara pukul 6 hingga pukul 8 tu sebenarnya banyak je kerja yang boleh diselesaikan. Sebagai contoh, mengemas bilik, basuh baju dan bersarapan. Yang kedua pula ialah membuat aktiviti yang boleh mendatangkan kelalaian. Sebagai contoh, bermain permainan video sehingga terlupa akan tugasan yang telah diberikan. Selain itu, apabila tiba masa untuk membuat tugasan itu, tiba-tiba notifikasi handphone tidak henti-henti berbunyi. Ini akan menyebabkan seseorang itu akan mula meninggalkan tugasannya dan fokus kepada telefonnya. Perkara ini akan menyebabkan seseorang itu mula leka dan menghabiskan masanya begitu sahaja. Bab kata pepatah Arab, al-waqtu kasayfi fa illam ta'tahu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Jika kita tidak memotongnya, maka ia akan memotong kita. Penyelesaian kepada isu ini ialah kita haruslah fokus kepada benda yang penting dahulu sebelum membuat perkara-perkara yang lain. Sebagai contoh, jika apabila hendak membuat sesuatu assignment itu, sebaiknya kita haruslah meng-offkan segala notifikasi handphone agar tidak mengganggu. Selain itu, sebagai hamba Allah, kita haruslah mendekatkan diri kepada Allah seperti solat 5 waktu, mengaji dan bangun tahajud. Perkara ini akan membuatkan masa kita akan lebih terisi dengan perkara-perkara yang lebih berfaedah. Isu ketiga pula ialah suka bertangguh. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang suka melambat-lambatkan pekerjaannya, maka tidak akan dipercepatkan hartanya. So, sebagai seorang student, bila kita dapat tugasan, bila kita dapat assignment, pastikan kita berawal. Kita buat research awal-awal, tanya dekat lecturer sama ada maklumat yang kita peroleh tu boleh digunakan ataupun tidak dalam assignment tersebut. Selain itu, kita juga boleh tanya kawan-kawan, buat study group sama-sama, tanya mereka macam mana kita nak selesaikan masalah dalam assignment tersebut. Sebab apa? Sebab Rasulullah pernah berpesan, jangan kita jadikan sikap bertangguh ni sebagai tabiat. Sebab apa? Buruk padanya nanti. Contohnya macam Qayyum. Siap, tapi nak submit last minute. Tiba-tiba yang tak ada. Okey, poin saya ialah bab kerja last minute. Baik. Lepas saya tengok video Qayyum dengan Amirul ni, saya dapat simpulkan macam Qayyum ni, bila dia tak ada pengurusan assignment tu, dia akan buat kerja last minute lah. Tu punca dia. Kalau tak ada pengurusan assignment tu, kita akan buat kerja last minute. Semua jadi kacau bilau. Contoh dia, bila kita buat kerja last minute ni, contoh kita ada satu kerja assignment nak kena siapkan, tapi kita duk lewat-lewatkan. Tu bila nak dekat tamat tempoh untuk siapkan assignment tu,
kita perlu buat sampai semua benda yang lain kita tinggalkan. Contohnya macam makan, solat dan macam-macam lagi lah. Ini satu tabiat yang amat buruk. Okey. Untuk mengatasi masalah ini, kita kena buat jadual, buat satu jadual ataupun kita take note. Take note ni macam mana? Contoh, bila kita dapat satu assignment, kita tulis dekat satu nota ataupun kita tulis terus kat jadual kita. Okey, hari ni aku ada kerja nak kena buat, kerja apa, bila kena hantar, bila nak mula. So kerja tu jadi senang lah. Dia akan ikut apa yang kita plan untuk buat satu kerja tu. Jadi teratur lah pengusaha kita. Baik, itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang! Abang! Barang keperluan dah habis tau. Beras dah habis, gula dah habis, kicap dah habis. Bila abang nak pergi beli? Abang asyik beli benda yang abang suka je. Abang ingat dengan cinta abang tu kita boleh kenyang ke? Jimatlah sikit abang duit tu. Barang keperluan kita lagi penting. Bisinglah sayang. Awak pakailah duit awak dulu. Duit abang dah habis dah. Abang banyak beli ni. Macam kawan abang tu, takkan abang tak ada. Abang kena ada juga macam dia. Awak pakai duit awak dulu. Nanti beras tu lah, makan nasi bungkus je. Abang okey? Okay, fine. Abang pentingkan barang-barang kehendak abang tu. Nanti susu anak dah habis, abang susukan anak tu tau. Hai, aku susukan anak. Nak beli apa ni? Nak beli apa lagi? Seperti mana video yang telah kita saksikan sebentar tadi, kita dapat mengambil pengajaran dan membuat kesimpulan bahawasanya kita sebagai ketua keluarga, janganlah kita terlampau taksub dengan kehendak kita sehingga kita mengabaikan keperluan kita. Jadi kita sebagai ketua keluarga, kita wajiblah memenuhi keperluan keluarga kita seperti makanan, susu anak dan sebagainya agar kita dapat memenuhi tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga, bukan mengabaikan tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga kepada isteri dan anak-anak kita. Janganlah kita terlampau taksub dengan kehendak kita sehingga kan kehendak kita itu boleh mendatangkan pembaziran kepada kita. Dengan kita melihat seorang itu ada sesuatu, kita pun ingin memiliki sesuatu itu. Atas dasar kita ingin menunjukkan bahawasanya kita pun ada sesuatu itu. Janganlah mendatangkan pembaziran kepada kita sedangkan kita tidak perlu pun sesuatu itu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Syirah ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mumazirina kanuna ikhwana syayatin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya amalan membazir itu adalah amalan syaitan. Jadi janganlah kita sesekali membazir atas dasar kita ingin memenuhi kehendak kita, sedangkan kita tidak perlu pun kehendak itu ataupun suatu barang itu. Jadi janganlah kita bersifat seperti sifat syaitan yang suka membazir. Assalamualaikum, ni barang dah sampai. Kenapa abang postman ni bawa air sebesen? Sejak bila aku ada air ni? Lupa pula. Aku kan duduk Selangor. Betul lah ni order aku ni. Macam mana ni? Hutang kereta pun tak payah bayar lagi ni. 12,000 lebih dah tertunggak ni. Duit aku dah habis ni. Macam mana Ni apa pula? Aduh, ini pun 3,000 lebih. Mana aku nak ambil duit ni? Isu yang seterusnya adalah gagal mengawal perbelanjaan secara atas talian atau lebih mudah difahami gagal memantau aliran wang tunai secara atas talian. Isu ini berlaku kerana mereka gagal untuk mengawal perbelanjaan mereka secara atas talian, di mana akan berlakunya perbelanjaan yang tidak terkawal serta berlakunya pembaziran. Kaedah untuk menyelesaikan masalah ini adalah mereka perlu membuat bajet supaya tidak berlakunya perbelanjaan yang tidak terkawal. Selain itu,
aplikasi Spendi telah diperkenalkan untuk mengawal perbelanjaan mereka serta dapat membantu mereka untuk mengawal perbelanjaan tersebut. Hello bro, macam mana? Jadi aku hutang kau 2,000 dulu. Hutang kau yang lama tu nanti aku bayar lah. Kau macam tak kenal aku. Tolong 2,000 je. Okay, last. Okay, last. Aku janji ni last. Okay. Okay, macam tu lah baru member. Malam ni kita jumpa. Tempat biasa. Baru boleh enjoy. Hutang dah banyak. Tapi aku nak ni. Aku nak juga. Sikap suka berhutang merupakan masalah pengurusan kewangan bagi setiap individu. Contohnya, seseorang itu membeli barangan mengikut brand seperti beg Gucci, kasut Puma dan sebagainya sehingga mereka sanggup meminjam ataupun berhutang dengan rakan-rakan dan bank semata-mata ingin membeli barangan tersebut. Tanpa sedar boleh menjejaskan perbelanjaan mereka. Bagi mengatasi masalah ini, mereka perlulah berbelanja mengikut kemampuan masing-masing dan elakkan diri daripada berhutang. Jadi, mereka perlulah berbelanja mengikut kemampuan masing-masing seperti ukur baju di badan sendiri. Dalam surah Al-Isra ayat 27, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mubazzarina kanu ikhwana syaitan. Maksudnya, sesungguhnya pembaziran itu adalah saudara kepada syaitan. Oleh itu, elakkan diri kita daripada melakukan pembaziran dan sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Shopee, Nine Super Shopping Day. Free shipping, Shopee, Nine Super Shopping Day. Shopee, Nine Super Shopping Shipping, Shopee, Nine Super Shopping Day. Shopee, Nine Super Shopping Day. Iklan pun dah mantap. Shopee, Nine Super Shopping Day. Shopee, Nine Super. Shopee 1010 Brands Festival. $1 million brands discount prize at Rainbow. Don't push real road, choose to Shopee 1010. Get your kicks if it's sitting, make it. Shopee is calling you. Shopee 11. Shopee. Shopee 11. Shopee big sale, don't play. Buy from Shopee, celebrate. Daily free shipping so steady. Only at Shopee 50. Sale baik Lazada ni. iPhone 12. Ini kena beli ni. Jarang-jarang ada sale ni. Ini memang kena beli. iPhone 12. Cuba aku try. iPhone 13. iPhone 13 pun. Poin yang terakhir ialah taksub dengan sale. Taksub dengan sale ni maksud dia, bila ada sale je mesti dia akan join sale tu. Bila ada sale je mesti dia akan beli barang-barang sale tu. Dah jadi macam satu tabiat dalam diri dia untuk beli barang-barang sale. Disebabkan sale ni lah dia tak dapat uruskan kewangannya dengan baik. Ada dua solution untuk orang-orang macam ni. Yang pertama ialah uninstall semua apps-apps yang berhantu macam Shopee, Lazada, Amazon, Zalora dan 11 Street. Bila dah uninstall apps-apps ni, dia dapat kawal diri dia daripada scroll, dapat kawal diri dia daripada alert dengan sale-sale ni. Dan dia dapat kawal diri dia, nafsu untuk dia membeli tu akan berkurang. Poin yang kedua ialah uninstall online banking daripada phone. Tak guna kalau dah uninstall semua apps yang berhantu ni, tapi online banking masih ada dalam phone. Sebab platform macam Instagram, Facebook pun ada jual barang-barang sale ni. Bila dia dah buang online banking daripada phone, diri dia akan macam malas nak bersiap-siap semata-mata pergi bank semata-mata untuk bayar barang yang dibeli ni.